Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi berkenaan dengan apa isunya ni kan. Jadi ini aku nak bercerita dengan tentang pengamatan aku dari segi suasana politik Malaysia lah. Okay. Jadi apa yang aku nampak, ada kecelaruan dalam suasana politik. Itu pada pengamatan aku lah. Jadi korang punya pengamatan aku tak tahulah macam mana kan. Jadi mungkin mungkin sama, mungkin berbeza kan dari segi tahap dia tu kan. Sebab kita yang tengok lah. Rasa benda ni semua orang tahulah. Isu pengkhianatan, lompat parti, jual beli kuasa. Itu dah. Aku rasa dalam tempoh 7-8 tahun lah. Mungkin 5-6 tahun lah belakangan ni memang nampak lah berlaku kecelaruan politik yang pada aku dia sampai sekarang ni ke tahap yang agak kronik lah. Jadi aku tak nak ulas lebih-lebih. Cuma itu pandangan secara umum. Dan sampai sekarang ni pun aku tak nampak, tak ada hala tuju yang jelas. Tak ada hala tuju yang jelas terutamanya dari segi ekonomi lah. Sebab kalau kita imbas balik masa zaman Tun Mahathir dulu, jelas dia ekonomi negara ni dia berpaksikan kepada perindustrian. Dan masa tu pun memang prosper lah juga ekonomi Malaysia kan. Bawah Menteri Kewangan masa tu Tun Daim, dan juga selepas tu PMX yang sekarang ni lah. Jadi sebab masa 80-an 90-an tu kita punya sektor perindustrian tu memang rancak. Tapi dan masa tu dia lebih kepada labor intensif dan juga semi auto lah. Jadi kalau ikutkan masa zaman Pak Lah tu ada juga cadangan untuk nak menggalakkan sektor pertanian, tapi tak nampak lah dia punya kesinambungan dekat situ. Jadi sekarang ni apa? Sektor ekonomi apa yang dibagi perhatian untuk dibangunkan dan dimajukan lah. So next pun tak tahu. Kalau macam dulu adalah zaman Tun dulu adalah wawasan 2020 kan, walaupun tak tercapai, tapi at least kalau ada vision untuk masa depan apa yang kita nak capai kan. Umpamanya kalau kita nak pergi satu tempat kan, kita nak pergi satu tempat, katalah ceritanya okey, macam aku nak pergi luar negara. Soalannya kau nak pergi mana? Kau nak pergi negara mana? Kan? Sana cuma setakat cakap okey kita nak pergi overseas kan. Nak kerja dekat luar negara. So kau nak kerja ke luar negara ke mana? Negara mana? Jepun, Australia, Kanada, Korea, Amerika Latin. Dia tak nampak, aku tak nampak lah, tak nampak hala tuju tu nak dibawa ke mana. Dan sektor ekonomi apa yang nak dikembangkan dan nak dimajukan, yang boleh datangkan manfaat kepada ekonomi rakyat lah. Sebab matlamat dia itu pun, apa yang digembar-gemburkan oleh ahli politik ni pun adalah berkhidmat untuk rakyat dan untuk memajukan ekonomi rakyat. Jadi kat mana? Tapi adalah juga yang aku baru nampak ni berkenaan dengan food security kan. Adalah rancangan nak dibuat, tapi kalau macam yang aku dengar setakat 800 ekar untuk nak dijadikan satu kawasan yang akan dibangunkan dalam sektor pertanian untuk food security satu negara. 800 ekar ni ladang yang aku kerja masa aku kerja farm dekat Queensland itu pun, tu satu farmer tu farm dia pun tak silap aku dalam 1,500 hektar. Kali je lah kalau 1,500 hektar, kalau kali dengan 3, kalau 1 hektar tu katalah 3 ekar, maksudnya ada 4,500 ekar. Tu satu farmer tu. Ini kalau 800 ekar untuk nak food security satu negara Malaysia, kalau aku cerita dengan
si Travis yang tukar farm yang aku kerja tu, dia gelak je lah kot agaknya kan. Tapi tak apalah. At least ada lah usaha kan untuk nak ke security. Jadi kalau nak buka ladang baru 800 ekar kan. Nanti kalau nak dapat 800 ekar ni, Felda tu ada beribu-ribu ekar kan. Boleh je ubah satu Felda tu untuk nak apa, kau nak tanam apa semua kan. Even kalau katakan ada tanah-tanah terbiar yang kat kampung ni tak diusahakan apa semua tu kan. Jadi kalau satu kampung di-allocate kan, katalah 10 ekar satu kampung tu kan. Di 80 kampung je pun dah dapat dah 800 ekar. Dan isu yang kedua ni lah dalam negara ni yang sekarang yang digembar-gemburkan lah, korupsi, ketirisan apa semua kan. Jadi pada aku masalah rasuah ni bukannya rasuah ni adalah pada aku dia berpunca ketirisan tu bukan berpunca sebenarnya semata-mata kerana rasuah. Memanglah rasuah tu satu faktor yang kuat lah kan. Tapi kalau kita nak cerita pasal ketirisan ni, sebenarnya pada pandangan aku, kalau kita salah cara mengurus, dia bermula daripada salah urus ataupun mismanagement kan. Mismanagement peruntukan lah terutamanya. Sebab benda ni adalah berlaku depan mata aku sendiri lah. Salah satu contoh dia, pembinaan bus stand dekat jalan yang hijau tu. Mungkin aku dah ada cerita kot dalam video yang lepas tu. Tapi aku tak apalah, aku ulang balik lah kan. Jalan besar kat hijau tu nak dibesarkan. Dalam proses pembesaran tu ada kontraktor buat bus stand. Dan buat tak lama selepas tu dibuat untuk dirobohkan semula kan. Bayangkanlah kalau satu bus stand tu 50,000, dua bus stand pun dah 100,000. Sedangkan peruntukan tu adalah untuk ICU Banting, tapi dia buat dekat Kuala Selangor, dekat hijau. Tu macam mana tu? Lagi satu, macam ada satu program Jom Ternak. Mungkin aku dah ada cerita jugalah kot. Jom Ternak kan. Dan ada yang terbaru ni aku tengok, 200 juta untuk subsidi telur. 200 juta yang dibelanjakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk subsidi telur. Jadi bayangkanlah 200 juta sebulan tu, kalau setahun dah 2.4 bilion tu. Bagi buta-buta je dekat tokek telur. Lepas setahun, harga telur turun tak? Tak ada. Tapi kalau 2.4 bilion tu digunakan untuk nak bina ladang ternak ayam, untuk nak buka ladang jagung, makanan haiwan, untuk buat kilang makanan ayam, mungkin boleh letak satu bawah company yang bawah khazanah. 2.4 bilion itu dapat menghasilkan berapa banyak telur, dapat menghasilkan berapa banyak peluang pekerjaan. Aku pernah cerita lah dengan guru, minta pendapat dengan guru ngaji aku. Dan pasal cadangan aku tu nak bertanding ni. So dia kata kalau kau nak bertanding, sebab sekarang ni ikut apa yang dari pengamatan dia, yang berkuasa adalah, yang mempunyai pengaruh yang besar adalah satu parti ni lah. Tapi kalau kau nak bertanding, kena ikut bawah parti ni dan ada kemungkinan untuk menang kan. Jadi sebab dia kata pengundi-pengundi dia melihat apa yang berlaku di peringkat nasional. Dia orang tak berapa concern sangat tentang pemilihan wakil rakyat di kawasan mereka kan. Jadi pemilihan wakil rakyat untuk kawasan Daun Hijau ni lebih sebenarnya dipengaruhi oleh percaturan politik di peringkat nasional. Jadi pada aku tu
tak berapa. Kalau keputusan tu dia berdasarkan pada pengundian, kita mengundi tu berdasarkan kepada siapa yang nak jadi Perdana Menteri apa semua tu. Sebab sepatutnya apa yang kita lebih concern adalah siapa yang akan mewakili, yang akan jadi wakil untuk kawasan kita, kan? Yang akan menguruskan peruntukan yang akan diberi oleh kerajaan negeri untuk pembangunan kawasan kita. Sebab banyak berlaku lah dalam macam dulu-dulu kan, macam dulu masa BN UMNO berkuasa dulu kan, sampai ada satu peringkat tu, ni kawan lah yang cakap kan, dia kalau letak tunggul pun orang akan undi kan. Jadi bila berlaku dalam keadaan macam itu, banyaklah yang orang yang akan menumpang, jadi penumpang ya, dalam masuk dalam parti dia kononnya berjuang lah untuk rakyat apa semua, memang mulut memang manis lah kan, tapi sebenarnya cuma untuk nak dapatkan kedudukan dan membina karier kan. Pasal dalam politik ni pada aku bukannya karier kan, membina kerjaya dalam politik. So tu macam-macam lah berlaku bila nak dapatkan kuasa dalam kedudukan dalam parti apa semua tu, macam berlaku lah, macam-macam yang berlaku lah. Dan pada aku itu adalah salah satu punca kepada masalah ni, rasuah ni apa semua lah. Okay. Dan ini termasuk sekali dalam, aku tak adalah personal grudge ataupun tak ada personal konflik dengan, aku tak yang sama ada wakil-wakil rakyat yang lepas apa semua kan, tak ada konflik peribadi kata apalah. Jadi aku menghormati dia orang dan mungkin dia orang dah berusaha dengan setakat mana yang dia orang mampu lah. Tapi cuma dari segi pandangan aku ni, apa yang aku nampak, wakil rakyat yang ada yang sekarang, yang sebelum ni agak kurang berkesan. Agak kurang berkesan. Jadi sepatutnya banyak yang benda yang dia boleh buat. Kerana dari segi concern dia tu mungkin yalah, sebab dalam masa event pertandingan kampung terbaik tu pun aku tak nampak lah macam mana dia punya peranan dia. Sepatutnya dia excited untuk terlibat sama dan membantu macam mana untuk nak jadikan boleh menghasilkan kejayaan kan, tapi tak nampak kan. So itulah kalau untuk dari segi kawasan ni. Kalau dari segi sudut ekonomi, diperuntukkan kewangan pembangunan itulah dia punya salah satu yang penting lah. Jadi bagaimana cara pengurusan, ketelusan, kemana peruntukan itu dibelanjakan, apa impak dia kepada kegiatan ekonomi masyarakat dari segi jangka pendek, jangka panjang. Jadi semua tu kena dipikirkan. Jadi kalau katakan wakil rakyat ni yang mewakili kita, warga Dun Hijau ni, lebih sibuk dengan masalah ataupun urusan parti yang dia dianggotai, jadi itulah berapa banyak masa yang dia allocate untuk fikirkan tentang kemaslahatan masyarakat. Jadi dan tu yang macam aku cakap lah, aku tak nak cerita, tak nak cerita apa yang keburukan orang ke apa semua tu kan. Dan sebab itu semua kita pun ada baik dan ada buruknya juga. Jadi lebih baik kita melihat ke depan untuk mencari jalan yang mungkin dapat menangani masalah-masalah yang akan kita hadapi di masa hadapan, dan bukan untuk masa depan je, sebab dia macam mana pun kita kena ada satu permasalahan yang semasa, satu permasalahan yang akan timbul yang kita jangka akan datang kan. Jadi untuk yang akan datang ni kita kena bersedia kan. Contohnya kalau katakan ada perang besar ke apa semua, jadi kita kena siap-siap lah stok makanan apa semua kan. Tapi dalam masa tu juga, tapi benda tu belum berlaku lagi, akan datang. Jadi sekarang ni pun kita kena tangani juga kan. Jadi kena ada strategi untuk menangani masalah semasa
dan juga untuk persediaan yang akan datang. Jadi itu ada mesti ada plan jangka pendek, jangka panjang lah. Jadi sebab macam katakan macam ikut pengalaman aku semasa aku jadi production planner untuk kilang Tylon di Shah Alam tu kan. Jadi schedule order daripada customer tu dia akan bagi monthly order kan. Dalam monthly order ni dia breakdown weekly. Dan juga dalam weekly order ni ada dia breakdown untuk daily. Jadi aku tengok apa yang customer order ni daripada National, daripada Hitachi, daripada JVC apa semua ni. Jadi lepas tu buat plan macam mana dengan apa capacity production yang ada, berapa banyak mesin yang ada, berapa line spray yang ada, berapa line assembly yang ada, berapa keluasan warehouse yang boleh menampung yang akan dikeluarkan oleh production kan. Jadi semua tu kena ambil kira kan. Aku tak boleh plan yang suka hati aku je. Lepas tu sepatutnya benda tu nak deliver katakan lagi sebulan tapi dah buat hari ni, tak boleh kan. Jadi nanti yang takkan nak terus hantar kat customer mesti tak nak, aku bukan nak pakai sekarang, aku nak pakai nanti sebulan, pasal apa kau dah buat sekarang ni kan. Jadi benda tu kena simpan dalam warehouse. Bila simpan dalam warehouse, dia dah occupied space. Jadi setiap satu hari barang tu dalam warehouse, dia dah jadi cost yang akan ditanggung oleh syarikat. Jadi aku kena plan supaya apa yang dikeluarkan pada hari ini besok akan dipastikan untuk nak keluar. Jadi tak ada barang yang kekal lama dalam warehouse kan. Sebab lepas tu nanti kan nak coordinate pula dengan bahagian-bahagian lain lagi. Jadi pada aku tugas parkiran ni adalah untuk berkoordinasi dengan satu dengan ketua-ketua kampung. Ketua-ketua kampung, kalau dengan masjid, okey, nazir masjid yang ada untuk urusan yang melibatkan dengan agama lah, orang Islam lah. Jadi berurusan dengan nazir masjid. Kalau untuk urusan kampung dengan ketua-ketua kampung, lepas tu dengan ketua kampung pun ada sub ketua lah kan. Macam okey, Batu Tujuh Hijau ada ketua kampung dia kan. Batu 8 yang aku tahu sekarang ni, Batu 8 dengan Batu 7 tu ada seorang lah ketua kampung dia kan. Batu 28 ada dia punya ketua kampung sendiri, Bukit Badung ada ketua kampung sendiri. Jadi wakil rakyat ni dia berkoordinasi dengan ketua-ketua kampung untuk itulah urusan dari segi nak permasalahan mana orang yang susah lah apa semua. Lepas tu kalau ada yang perlukan bantuan apa semua kan, macam mana nak berkoordinasi dengan ketua kampung, macam apa, nazir masjid. Lepas tu macam kalau katakan macam kat Simpang Hijau kan, komuniti Cina, dia mesti ada dia punya ketua komuniti. Lepas tu untuk orang-orang India apa semua kan, dia mesti ada ketua komuniti India. Jadi berkoordinasi dan bekerjasama dengan ketua-ketua yang ada ni untuk memikirkan dan mencari jalan untuk nak menangani masalah lah yang ada sekarang untuk yang akan datang kan. Jadi aku tak tahulah, mungkin ada, tapi aku tak nampak lah sebab aku tak terlibat dalam hal tu kan. Dan aku pun bukannya jenis nak menyebut, nak ambil tahu apa ketua kampung buat apa semua tu kan. Jadi itu pandai-pandai lah, kau dah ada tanggungjawab kat situ, kau laksanakanlah tanggungjawab tu kan. Jadi aku pun tak adalah tanya wakil rakyat yang lepas ni apa kau dah buat apa semua kan. Itu kau dah dilantik sebagai wakil rakyat, pandai-pandai lah kau kan. Tapi aku tengok lah, aku nampak, aku mengamati. Okay. Dan jadi kalau nak cerita pun banyaklah lagi kalau nak cerita. Cuma pada aku, berdasarkan pada keadaan yang semasa dan jangkaan apa yang berlaku akan berlaku pada masa akan datang, kita kena betul-betul bersedia lah. Betul-betul bersedia, dan untuk nak betul-betul bersedia tu kita kena buat persediaan yang sepatutnya dan ikut kemampuan kita lah. Memang satu masa pun dunia ni akan kiamat kan, tapi given kalau kita dah tahu dah nak kiamat besok kan, kalau hari ni kita ada sebiji
tamar kat tangan kita yang kita nak tanam pun kita kena tanam. Kita dah tahu dah kiamat besok ni kan. Tapi hari ni kalau ada kau nak tanam pokok, tanam. Kan? Sebab besok kita tak tahu. Besok itu semua urusan Tuhan. Kan? Semua sama macam ni juga kan. Aku boleh je aku cerita apa yang aku plan, apa yang aku concern. Tapi apa yang berlaku untuk besok lusa ni bukan atas tangan aku, bukan atas kuasa aku. Apa maksud la haula wala quwata illa billah? Kan? Tak ada daya kita. Tapi kita diberikan kemampuan untuk nak berfikir, dibagikan akal, dibagikan otak, dibagikan hati untuk perasaan kita, dan dibagikan otak dan akal tu untuk nak berfikir. Bagi nak pilih, ya, nak pilih antara baik atau buruk, baik atau jahat. Jadi pilihan dibagi kita, dibagi kebebasan untuk nak memilih, kan? Tapi hasilnya, sebab tu aku berpegang kepada apapun pun kita nak buat, kita satu kena berdoa, usaha, ikhtiar. Dan bila kita dah usaha, dalam proses usaha dan berikhtiar itu adalah yang kita berusaha dengan semampu kita lah. Kena bersungguh-sungguh lah, kan? Jadi lepas tu bila kita dah, kita doa, usaha, ikhtiar, jadi apa hasil dia apa semua tu kita bertawakal lah. Dan kalau bila kita nak buat, bila kita tak tahu nak buat keputusan untuk nak memilih, sama ada nak sokong aku ke ataupun tak nak ke apa semua tu kan, satu cara yang terbaik sekali bagi umat Islam lah. Bagi umat Islam tu buat solat sunat istikharah, minta petunjuk daripada Tuhan. Itu adalah lebih baik. Jadi bagi untuk yang bukan Muslim lah, kalau macam tu orang Cina yang India apa semua, jangan takut. Aku bukan resis kan. Jadi kalau dari segi peruntukan tu, mungkin apa yang aku boleh fikir setakat ni, okay lah, katakan ikut mungkin boleh lah ikut dari segi peratusan komuniti tu. Katakan kalau katakan orang Cina ada 30% atau 25% dari keseluruhan warga hijau, ataupun kaum India 25%, mungkin kaum, ataupun katalah kaum India 30%, kaum Cina 30%, kaum orang Melayu, orang Jawa apa semua 40%. Jadi mungkin peruntukan itu boleh diagihkan ikut peratusan bilangan penduduk lah, kan? Jadi kalau mungkin dari segi peratusan tu, kalau RM1, peruntukan tu 30% untuk orang Cina, 30% untuk orang India, 40% untuk orang Melayu, kan? Jadi dan insya-Allah dari segi perbelanjaan ni apa semua tu akan cubalah aku berlaku telus. Nanti mungkin kita boleh buat sediakan apa laporan perbelanjaan apa semua. Kalau orang nak tengok apa yang duit tu bagaimana apa semua. Dan mungkin juga boleh kalau katakan channel aku ni aktif terus, aku boleh je bagi tahu kat sini kan, buat pembentangan kewangan, laporan pembentangan kewangan. Jadi orang boleh tahu duit tu bagaimana kan. So itu je lah yang setakat ni yang aku boleh cakap. Dan mungkin selepas ni ada satu lagi video kod yang aku akan buat, iaitu sebagai orang kata kesimpulan lah. Kesimpulan bila kita tulis satu cerita tu, di hujung dia tu ada kesimpulan, ada penutup ataupun kata-kata akhir lah, kan. Melainkan kalau selepas ni ada permintaan ataupun ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan, jadi mungkin aku akan jawab lah, kan. InsyaAllah jawab. Jadi itulah macam mana yang aku beritahu dalam video yang lepas ni, macam mana dan apa nak buat. Okay, satu, tengok video-video yang aku share sebelum ni, aku upload sebelum ni, tentang yang terutamanya yang berkaitan dengan cadangan aku untuk nak bertanding ni lah. Itu satu. Tengok, fahamkan dan nilai. Jadi aku serahkan pada korang untuk nak menilai apa yang aku cakap ni kan. Aku memang tak pandai cakap lah. Macam ni lah cara aku kan. Tapi aku membahasakan diri aku ni sebab untuk merasakan hubungan tu yang dekat.
Bukan untuk nak sikap kurang ajar ke apa, tak adalah. Jadi korang tengok, fahamkan, nilai kan. Okey. Dan kemudian kalau korang setuju, tekan subscribe, tekan like, tekan butang notification, tekan butang loceng tu. Lepas tu komen dekat ruangan komen, sokong atau setuju. Sokong dan setuju lah. Dan lepas tu share kepada seberapa ramai orang yang korang kenal lah, dalam keluarga ke, saudara-saudara ke, sahabat-sahabat ke, apa semua tu, yang sebaik-baiknya adalah yang berdaftar sebagai pengundi bagi Dewan Undangan Negeri Ijuk. Okey. Dan tak ada, sebenarnya pun cadangan aku ni pun hasrat ni adalah berdasarkan ialah rasa kasih sayang sesama manusia lah. Tak ada maksud lain pun. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.